Pandemik COVID-19 ini adalah sesuatu yang serius dan orang ramai perlu mengambil tahu dan ambil peduli berkenaan pandemik ini. Kami ingin berkongsi sendiri pengalaman warga kerja kami yang juga merupakan bekas pesakit COVID-19 untuk menceritakan sendiri pengalaman mereka berdepan dengan penyakit ini. Stay safe, kita jaga kita. Lindungi diri, lindungi semua. Assalamualaikum, saya Muhammad Akmal bin Hazma, bertugas di Ibu Pejabat KDB Waste Management Sdn Bhd di Shah Alam sebagai eksekutif di Jabatan Teknikal dan Peralatan. Pada awalnya, pada 25 Disember 2020, saya hadir ke tempat kerja macam biasa dan telah mendapat arahan daripada HR pada pukul 2 petang untuk melakukan swab test disebabkan saya adalah kontak rapat kepada salah seorang pekerja di sebuah bank di Pusat Bandar Shah Alam. Kemudian saya terus pergi ke panel hospital untuk membuat swab test. Selesai saja buat swab test tu, kami diarahkan untuk terus pulang ke rumah dan menunggu keputusan daripada pihak hospital keesokan harinya. Pada hari untuk mendapat keputusan swab test tu, memang berdebar lah. Dari pagi sampai ke pukul 11 saya masih tidak lagi mendapat apa-apa panggilan daripada hospital. Perasaan tu memang berdebar. Semua ada lah. Takut kalau akan mendapat keputusan positif. Jadi pada pukul 12.30 tengah hari, saya dapat panggilan daripada hospital dan bercakap dengan doktor. Doktor terus mengatakan yang saya punya keputusan adalah positif COVID-19. Masa dia cakap macam tu, keputusan saya positif COVID-19, perasaan saya memang bercelaru antara nak terima atau tidak keputusan ni, kan? Dia sebabkan menjadikan kita sebagai tak tentu arah. Sama ada kita ni adalah pembawa spreader ke ataupun kita penerimanya, kan? Tapi mula-mula tu dalam masa setengah jam tu memang kita akan jadi macam tak tentu arah lah. Apa yang pertama saya buat selepas tu adalah inform kepada pihak HR yang mengatakan saya positif COVID-19. Kemudian saya inform kepada ahli keluarga yang terdekat lah, kan. Semuanya saya rasa dalam keadaan yang cepat lah, yang pantas. Semua kita jadi macam tak tentu arah. Kita banyak berfikir, banyak benda yang perlu difikirkan. Hari pertama saya disahkan positif COVID-19 tu, saya memang tak mendapat apa-apa panggilan lah daripada hospital panel ataupun KKM. Jadi saya memang membuat keputusan sendiri untuk kuarantin sendiri di rumah. Dan disebabkan saya pun memang PJJ dengan wife, jadi keadaan saya adalah selamat lah. Sebab kita dah tak perlu fikirkan ruang untuk kuarantin apa semua, since saya punya bilik semua tu komplit dan ada semua, dan kita punya bilik air pun berasingan dengan housemate ya. Sebab saya tinggal dengan 3 orang housemate. Jadi semua ni memang alhamdulillah memudahkan saya lah, walaupun mula-mula tu kita rasa tersentak juga dengan perkabaran COVID-19 punya result ni, kan. Tapi saya ambil benda ni sebagai yang positif sahaja. Saya mula dengan listkan apa barang-barang yang saya perlu untuk kuarantin selama 14 hari ni lah. Selama kuarantin yang diarahkan oleh KKM dan MKN.
Jadi selepas saya dah listkan semua barang-barang yang saya perlukan, alhamdulillah housemate pun okey. Dan saya letakkan di bawah pintu, celah pintu untuk dia tolong belikan kan, dan tinggalkan dekat luar pintu bilik saya. Sepanjang kuarantin di rumah ni memang ada kekangan dia lah. Kekangannya dari segi makanan. Makanan tu almost saya rasa memang sepenuh-penuhnya saya menggunakan Food Panda. Saya masa tu jadi expert dalam Food Panda. Dalam Grab Food pun saya jadi expert. First time kan kita guna fully utilize benda-benda macam ni. Tapi alhamdulillah lah semua tu okey untuk saya. Kita adopt norma baru ni kan. Dan setiap hari everyday memang kita akan buat lemon swam lah, kan, minum lemon swam. Lepas tu hari keempat, saya ingat lagi hari keempat saya kuarantin, itu adalah hari yang saya rasa hari yang paling mencabar untuk saya. Saya terkena short breath. Saya punya pernafasan jadi sempit. Saya memang masa tu, saya ingat malam sebelum tidur saya kena. Sehingga saya rasa saya tak boleh nak tidur. Saya rasa itu malam yang paling lama saya pernah hadapi. Short breath. Saya rasa sampai saya ingat itu malam terakhir saya. Tapi alhamdulillah selepas subuh saya cuba cari dalam internet macam mana untuk hadapi short breath ketika COVID-19. Alhamdulillah saya jumpa. COVID-19 ni dia attack kita dengan lung. First dia attack di lung kita. So saya more kepada exercise, lung exercise. Setiap hari selepas tu saya memang lakukan lung exercise. Almost 10 minit selepas semayang. So setiap hari 5 kali semayang fardu. So kita akan buat exercise, lung exercise 10 minit. Saya juga selepas hari kedua short breath tu, dalam hari ke-6 alhamdulillah saya dah recover. Saya dah recover daripada short breath. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT. Sebab selama saya dijangkiti COVID-19 ini, deria bau saya masih ada, selera makan saya masih ada, dan tiada simptom yang lain seperti batuk dan selesema. Dia yang kelakarnya, pagi-pagi setiap hari masuk bilik air, saya cuba bau sabun. Kalau saya dapat bau sabun tu, saya syukur sangat-sangat. Saya ada deria bau. Saya memang masa tu memang kelakar agak lah kan. Masuk pagi, tengok sabun, bau. Oh ada, bau ada sabun. Oh kata, ada deria bau. Kan, makan tak payah cakap. Makan, saya ingat Food Panda tu, kalau dia betul-betul lah orang yang sama hantar tu, dia dah kenal dah rumah saya. Kan? Sebab saya akan order Food Panda tu setiap ikut waktu makan.
kan, pagi, lunch, malam kan. So alhamdulillah, saya selama saya kuarantin tu, untuk simptom-simptom tu saya memang tak mendapat yang teruk, melainkan short breath saya 1 hari. Tapi itu memang mengajar saya apa itu kehidupan. Kehidupan tu sangat singkat. Kadang-kadang kita tak perasan pun. Kita pun tak boleh sedar yang kita bila-bila pun boleh ditarik kita punya nyawa. Jadi saya amat bersyukur masa tu yang short breath saya tidak berpanjangan. Saya berhubung alhamdulillah macam pihak syarikat memang berhubung, tanyakan dengan kondisi saya. Family saya pun, isteri, parents, even mak saya adalah bekas jururawat, dan selama kuarantin tu dia lah yang monitor saya. Dia yang bertanyakan macam mana condition saya. Tapi itulah, kita ni sebagai orang yang tak nak sesiapa tahu kita punya kesakitan, kita kena sorokkan lah, sebagai untuk orang lain semua tak risau dengan kita lah. Dan kita apa yang apa yang saya amalkan semasa COVID-19 ni, masa saya kuarantin ni, kebersihan tu, walaupun kita dalam keadaan yang sakit, yang tidak bermaya, first bangun pagi tu, subuh, mandi semua, kita bersihkan diri, kita wangikan diri kita kan, pandang cermin biar kita nampak diri kita tu dalam keadaan yang sihat. Kemas, sikat rambut, even pakai deodorant, pakai perfume semua, walaupun duduk dalam bilik je. Kita nak nampak diri kita sendiri kemas. Kita tak nak nampak diri kita sebagai seorang pesakit. Jadi itu juga saya cerita kepada sesiapa yang call saya masa saya kuarantin tu. Saya akan cakap kepada mereka yang saya dalam keadaan yang baik. Tiada apa-apa yang perlu dirisaukan. Sebab yang paling penting masa COVID-19 ni adalah diri kita. Kita berjuang dengan diri kita sendiri. Kita hadap penyakit itu dengan diri kita sendiri. Jadi kita tak boleh melemahkan diri kita sendiri. Itulah saya buat selama saya kuarantin tu. Selama saya hadapi COVID-19 tu, itulah yang saya buat. Saya tak nak saya menyerah kalah dengan virus ini. Saya nak pastikan semua yang hubungi saya tahu saya dalam keadaan yang sihat. Dan saya sendiri nak tengok saya punya diri dalam keadaan sihat. So, sehari tu mandi macam biasa 3-4 kali. 3-4 kali jugalah pakai minyak rambut, pakai perfume semua. Even sebab kita nak, kita tahu yang kita dalam kondisi yang bersih dan sihat. Alhamdulillah, saya ni orang kata apa, surrounding saya ni orang yang positif lah. Bukan positif COVID lah, bukan positif COVID, tapi dia punya mind dia, minda dia positif. Saya selama saya duduk selama saya dijangkiti dengan virus ni pun, ramai yang call saya untuk support saya, untuk berikan semangat, untuk saya lebih positif, lebih bersemangat untuk menghadapi virus ni. Jadi selepas daripada saya sihat pun, saya pergi ke kerja ke, saya pergi ke mana-mana ke, even adik-beradik ke, sahabat handai, office mate, semua terima saya dengan keadaan yang baik. Tiada yang mengelak, tiada yang mengata, oh saya ni pembawa virus, tak ada. Alhamdulillah, semua terima dengan yang baik. Jadi
Bila diorang terima saya dengan baik pun saya dah bersyukur sangat-sangat. Kan? Jadi kita ni bukanlah kata orang yang orang yang merebakkan virus lah. Kan? Satu je saya nak cakap, COVID-19 is real. COVID-19 ni bukanlah agenda Yahudi, agenda Illuminati ke apa kan. Saya sendiri merasakan COVID-19 tu macam mana periknya untuk menghadapi satu malam yang panjang tu kan, dengan short breath. Memang orang kata satu pengalaman yang takkan saya lupakan kan. Jadi untuk sesiapa yang masih lagi tidak aware dengan COVID-19 ni, saya harap jagalah SOP, jagalah kebersihan, jagalah jarak. Selama kita berada di office ke, di tempat awam ke, di pasar raya ke, di mana-mana lah. Sebab COVID-19 is real. COVID-19 ini dia tak kenal sesiapa. Even you kayangan ke apa ke, semua pun boleh dijangkiti. Cumanya simptom tu je yang akan membezakan kita. Mungkin ada yang akan lebih teruk lagi sampai nak kena guna oksigen semua tu. Kan? Itu saya mohon sangat-sangat agar semua rakyat Malaysia khususnya percayalah COVID-19 ini is real. Dan buat masa ini daftarlah vaksin. Daftar vaksin. Daftar untuk kesejahteraan kita, untuk kita negara Malaysia ni dapat herd immunity. So kita lepas ni boleh balik semula, balik beraya, jumpa anak beranak. Macam saya ni dekat hampir sebulan tak dapat jumpa anak beranak sebabkan COVID-19. Jadi benda ini kita nak jadi seperti sedia kala, itu sahaja.